Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kembali lagi kita ke dalam video kali ini untuk pembelajaran kimia tingkatan 5 untuk tajuk kimia konsumer dan industri. Dan jadi untuk video pertama ini kita akan pergi kepada sabun dan deterjen, ya. Ini untuk bahan pencuci lah. Okey, jadi untuk bahan pencuci ada dua perkara yang awak kena belajar, di mana yang pertama awak akan belajar mengenai dengan sabun. Kemudian yang kedua awak akan belajar mengenai dengan deterjen. Okey, di mana untuk sabun, untuk sabun apa yang awak akan belajar yang pertama sekali adalah dari segi bagaimana sabun itu dihasilkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua awak akan belajar mengenai dengan apakah proses untuk menghasilkan sabun dan dari segi formula amnya. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, untuk sabun kita juga akan belajar mengenai dengan struktur dia. Okey, dan akhirnya kita akan pergi kepada tindakan pencucian sabun dan juga deterjen. Okey, di mana kedua-duanya adalah tindakan pencucian yang samalah. Okey, untuk sabun dan juga deterjen. Okey, jadi pertama sekali untuk bahagian sabun ini saya nak terangkan dari segi bagaimana sabun itu dihasilkan. Okey, jadi kalau awak nampak dekat sini saya dah tunjukkan satu persamaan kimia. Okey, jadi persamaan kimia ataupun bagaimana sebenarnya sabun ini dihasilkan, pertama sekali dia akan melibatkan dua bahan yang utama. Okey, di mana bahan yang pertama kita akan menggunakan minyak sawit sebagai contoh. Okey, tak semestinya minyak sawit. Okey, kita boleh menggunakan minyak-minyak yang lain sebagaimana minyak haiwan ataupun minyak sayuran yang lain lah. Okey, minyak jagung dan sebagainya. Okey, cuma kebiasaannya sabun dihasilkan daripada minyak sawit. Okey, kemudian ditambahkan dengan natrium hydroxide. Okey, NaOH. Di mana NaOH ini dia akan ditambahkan dengan alkali sebenarnya. Jadi kalau awak tengok dekat sini, minyak sawit ni apa? Minyak sawit ataupun minyak haiwan ataupun minyak sayuran yang lain, okey, ini merupakan ester. Okey, kita panggil dia sebagai ester. Okey, dan kemudian NaOH ini, natrium hydroxide ini merupakan alkali. Okey, jadi tak semestinya dalam pembuatan sabun kita akan tambah natrium hydroxide. Kita boleh guna alkali yang lain. Sebagai contoh, kita boleh gunakan kalium hydroxide. Okey, so ada dua choice lah. Okey, sama ada nak gunakan natrium hydroxide ataupun kalium hydroxide. Okey, kita ada dua bahan kat situ untuk kita tambahkan dengan alkali. Okey, jadi secara asasnya kalau kita tanya, okey, sabun itu dibuat daripada apa? Dibuat daripada dua bahan. Yang pertama ester. Yang ni ester ni apa dia? Sebagai contoh minyak sawit. Kemudian ditambahkan dengan alkali. Okey, alkali apa yang digunakan? Natrium hydroxide ataupun kalium hydroxide. So ada dua. So bila minyak sawit ditambahkan dengan natrium hydroxide, maka ia akan menghasilkan dua bahan, yakni yang pertama dia akan menghasilkan mendakan sabun, yang kedua dia akan menghasilkan gliserol. Okey, tapi sebelum dia menghasilkan sabun, sebelum menghasilkan gliserol, ada lagi satu bahan yang perlu kita tambahkan ke dalam pembuatan sabun kita. Yakni kita perlu tambahkan natrium chloride. Okey, dan kalau awak tengok dekat sini, bila saya buat persamaan kimia, bawah ni saya ada buat segitiga. Segitiga ni maksudnya apa? Maksudnya dipanaskan ataupun reflux lah. Jadi secara asasnya bagaimana sabun ini dibuat adalah yang pertama kita menggunakan ester. Okey, sebagai contoh dekat sini kita gunakan minyak sawit, kemudian ditambahkan dengan alkali. Dekat sini kita gunakan natrium hydroxide. Jadi NaOH dan juga minyak sawit itu akan dikacau, kemudian akan dipanaskan. So bila dipanaskan, natrium chloride, okey, NaCl akan ditambah pula, okey, dalam proses pemanasan tu. So dalam proses pemanasan, bila NaCl ditambahkan, barulah akan terhasil sabun dan gliserol. Okey, jadi itu adalah pembuatan sabun sebenarnya. Okey, jadi saya harap dekat situ awak dah clear. Okey, seterusnya dari segi nama proses. Apa proses yang dijalankan untuk kita menghasilkan sabun? Namanya adalah proses saponifikasi. Okey, di mana nama proses ni perlu dan penting untuk awak ingatlah. Okey, sebab dia boleh keluar dekat paper 1 dan dia
juga boleh keluar dekat paper 2. Alright, but mostly in paper 1. So awak kena tahu nama proses untuk pembuatan sabun, iaitu saponifikasi. Okay, and then dari segi formula arm. So formula arm dekat sini ada dua, iaitu Arjuna ataupun Arkuk. Arjuna ataupun Arkuk. Kenapa ada dua, Arjuna dan juga Arkuk? Sebab awak tengok kat sini, alkali kita ada dua. Sama ada kita boleh gunakan natrium ataupun kita boleh gunakan kalium. So that's why formula arm kita pun terbahagi kepada dua. Arjuna, so kalau Na ni maksudnya dia menggunakan NaOH. Kalau Arkuk, K ini bermaksud dia menggunakan kalium hydroxide lah kat situ. Okey, dan kalau awak tengok dekat sini, dekat depan ni ada R. R ni apa? R ni sebenarnya menunjukkan kepada rantaian karbon terpanjang, di mana dia akan lebih daripada nilai R akan lebih ataupun sama dengan 12 karbon. Okey, totalnya lah. Alright. Okey, so dekat bawah ni saya ada buat dari segi gambar rajah kalau kita nak buat eksperimen. Okey, kita buat sabun secara homemade. Okey, ataupun kita nak buat dekat makmal. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini, okey, kita ada satu bika. Okey, kita ada satu bika. Okey, di mana di dalam bika tersebut kita dah campurkan minyak sawit dan juga alkali. Okey, so dalam ini ada minyak sawit dan juga natrium hydroxide. So kita panaskan minyak sawit dan natrium hydroxide ini, kemudian kita kacau lah. Okay, kemudian kita kacau. Dalam proses pengacauan tersebut, okay, dalam waktu dia panas tersebut, kita tambahkan pula natrium chloride ke dalam kita punya minyak sawit ni tadi, ke dalam larutan kita tadi. So bila kita dah menambahkan natrium chloride, okay, bila kita dah tambahkan natrium chloride ke dalam kita punya larutan, maka daripada situlah akan terhasilnya mendakan sabun dekat bawah ni. Jadi bawah ni awak nampak bulat ni sebenarnya itu adalah mendakan sabun. So selepas itu, yang ini mendakan sabun, yang luar ni, okay, yang air larutan-larutan ni itu adalah gliserol. Okay, ini adalah untuk selepas, okay, untuk selepas tindak balas lah. Okay, so kalau sebelum tindak balas, larutan ini adalah minyak sawit dan juga natrium hydroxide. Tapi selepas tindak balas dan ditambahkan dengan natrium chloride semasa proses pemanasan, maka terhasilnya mendakan sabun dan juga gliserol. Okey, jadi ini adalah dari segi gambar rajah lah untuk awak fahamkan. Okey, bagaimana pembuatan sabun itu sebenarnya berlaku. Okey, dan dalam soalan kebiasaannya untuk kertas 2, dia akan tanya, dalam proses pembuatan sabun, apakah fungsi penambahan natrium chloride? Okey, sebab kita dah faham dah pembuatan sabun melibatkan dua bahan, ester, alkali. Jadi bila ester dan alkali ditambahkan, kenapa kena letak natrium chloride pula? Kalau tak letak tak boleh ke? Jadi apa function ataupun apa fungsi natrium chloride itu sebenarnya? Maka kat sini ada dua jawapan. Di mana yang pertama, function untuk kita letakkan natrium chloride itu yang pertama adalah untuk kita mengeluarkan mendakan sabun. Maksudnya kalau kita tak letakkan natrium chloride, mendakan sabun tu tak terhasil. Itu dia. Okey. Ataupun yang kedua, awak boleh katakan juga bahawa natrium chloride berfungsi untuk mengurangkan keterlarutan sabun. So ada dua choice lah dekat situ. Okey, jadi sentiasa ingat kalau dalam soalan sama ada kertas 1 ataupun kertas 2 di mana ditanya apa fungsi natrium chloride yang perlu ditambahkan ke dalam proses pembuatan sabun, yakni saponifikasi, awak letakkan jawapan awak sebagai yang pertama, mengeluarkan mendakan sabun ataupun mengurangkan keterlarutan sabun. So ingat the reason ni ada dua reason. Alright. Okey, so ini dari segi pengenalan mengenai dengan sabun. Seterusnya kita nak pergi kepada struktur sabun pula. Okey, struktur sabun sebagai contoh dekat sini kita ambil natrium palmitate. Okey, so kalau awak tengok dekat sini untuk proses struktur sabun, untuk struktur sabun kita ada beberapa nama. Okey, di mana kalau nama pada hujung sabunnya dinamakan palmitate, bermaksud dalam struktur sabun tersebut ada 16 karbon.
Okey, kalau nama akhir sabun tersebut ada stearat, maksudnya ada bilangan karbon 8, 18. Dan kalau pada akhir penamaan sabun namanya oleat, bermaksud dia ada 18 karbon juga, sama macam stearat. Tapi apa beza dia? Kalau untuk stearat, dia adalah ada satu bond sahaja. Okey, ada satu bond sahaja, single bond lah, di antara karbon dan karbon. Kalau oleat dia ada double bond. Nampak kat sini ada double bond. Itu je beza dia. Okey. And then kalau awak tengok, contoh yang saya ambil ni adalah natrium palmitate. Okey, so palmitate ni kita dah tahu dah bahawa dalam rantaian ataupun struktur sabun kita nanti akan ada 16 karbon. Okey, tapi nama depannya kenapa natrium? Sebab alkali yang kita gunakan in this case adalah alkali natrium hydroxide. So namanya natrium palmitate. Kalau dalam proses pembuatan sabun kita gunakan kalium hydroxide, maka namanya akan jadi kalium palmitate. Okey, itu sahaja dari segi penukaran natrium dan juga kalium. Okey, kalau guna NaOH, maka nama dia akan jadi natrium palmitate ataupun apa-apa je lah. Okey, bergantung kepada tabel yang sebelah ni awak gunakan berapa karbon. Okey, ataupun kalau awak gunakan kalium hydroxide, namanya akan jadi kalium palmitate. Itu je beza dia. Okey, dari segi penamaannya lah. Okey, jadi struktur sabun untuk natrium palmitate awak akan dapat macam ni. Okey, awak akan dapat macam ni. Jadi dalam proses sabun ini, okey, bila kita contoh kita nak basuh, okey, kita nak basuh pakaian sebagai contoh. Jadi sabun yang awak masukkan ke dalam air tu pada asalnya strukturnya begini. Okey, strukturnya begini. Jadi apabila sabun dicampurkan ke dalam air, apa yang awak kena faham adalah sabun tersebut akan terayon. Okey, sabun tersebut akan terayon. Apa yang dikatakan dengan terayon adalah dia akan berpisah kat sini. Okey, ikatan di antara yang this one dan natrium ini akan berpisah. Okey, itu maksud terayon bila dimasukkan ke dalam air. Jadi struktur sabun awak asalnya begini. Bila masuk ke dalam air, dia akan terhasil ataupun berpecah kepada this one. Okay, di mana natrium dia merupakan cation Na+, dan baki kepada pecahan tersebut merupakan anion sabun kita panggil. Okay, anion sabun, di mana anion sabun adalah negatif lah. Okay, so ingat cation positif, anion negatif. Okay, so cation ada satu sahaja, iaitu Na+ lah. Manakala anion sabun dia akan menghasilkan dua benda, iaitu satu kepala dan satu ekor. Awak nampak So ekor yang awak nampak kat sini ni, yang zigzag ni sebenarnya menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada bilangan karbon tadi. Sebilangan karbon kita ada berapa? Ada 16. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Itu dia. Okay, nampaknya kenapa ada 16? So setiap bucu tu menunjukkan satu. So 1 2 3 4 5 6 sampailah habis lah. Okey, itu cara untuk kita nak melukis struktur sabun. Okey, so struktur sabun yang saya buat dekat sini untuk palmitate bermaksud ada 16 karbon. Dan kat sini adalah awak nampak dia punya kepala, di mana ekor dan kepala ini ada maksud-maksud dia. Okey, di mana untuk bahagian kepala yang bulat ni dan charge-nya adalah negatif ni untuk anion sabun, dia sifatnya adalah hidrofilik. Okey, maksud hidrofilik bermaksud dia sukakan air. Bila hidrofilik kepala ni disuka kepada air, bermaksud bahagian kepala ni dia akan larut ke dalam air tapi tak larut ke dalam grease. Itu sifat dia yang awak kena tahulah. Dia larut dalam air, tak larut dalam grease untuk bahagian kepala hidrofilik. Untuk bahagian ekor, hidrofobik, fobia. Sebila fobia bermaksud dia benci kepada air. Sebila dia benci kepada air bermaksud dia hanya larut ke dalam grease sahaja. Okey, di mana fenomena yang ini pun hidrofilik, hidrofobik ini penting untuk awak faham, sebab dekat sini kita akan pergi kepada tindakan pencucian sabun nanti. Okey, untuk mudahkan awak faham bagaimana pencucian sabun itu
tindakan pencucian sabun itu boleh berlaku dengan efektif, awak kena faham benda ni. Dari segi anion sabun ada dua benda, iaitu kepala dan ekor. Kepala suka air, ekor benci air. So sifat-sifat dia tu awak kena faham lah. Alright, so setakat ini sahaja video kita untuk bahagian yang pertama. Untuk bahagian yang kedua nanti, untuk video yang seterusnya, kita akan pergi kepada tindakan pencucian sabun dan kita akan pergi kepada deterjen lah. Kemudian untuk video yang seterusnya pula, ataupun sama ada saya akan masukkan dalam satu video yang sama untuk perbezaan sabun dan deterjen. Okey, jadi setakat ini sahaja video kita pada kali ini. Sekiranya ada bahagian-bahagian yang awak kurang faham mengenai dengan sebutan saya dan sebagainya, okey, sebab saya a bit rushing sikit, okey, untuk explain this thing. Okey, jadi awak boleh replay balik this video and awak ambil masa untuk bahagian-bahagian mana yang awak nak catch up semula. Alright, so kita jumpa untuk video yang seterusnya.